Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Tirmizi dalam sunannya, melalui jalur sanad daripada seorang sahabat Nabi, Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul turna syamsu yawmal qiyamah min khalqi hatta takuna minhum kal miqdaril mil fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil 'araq faminhum man yakun ila ka'bayhi wa minhum man yakun ila rakbatayhi wa minhum man yakun ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araq iljaman wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fi. Hadithun sahih riwayat Muslim dan Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi jumpa sahabat, Nabi sampaikan ilmu pada sahabat. Nabi kata, tudna syamsu yaumal qiyamah. Nabi bersabda, di hari akhirat esok akan didekatkan matahari itu kepada makhluk Allah minal khalqi, kepada makhluk Allah. Matahari yang kita dok tengok tuan-tuan tu, yang kita dok rasa kalau musim panas tu dia panas sungguh tu, sampai aircon kita buka pun macam panas juga. Di hari akhirat esok, turuna syamsu yaumal qiyamah, matahari yang duk jauh ratus kilometer tu, ratus kilometer lah kan, jauh sungguh lah, akan didekatkan kepada makhluk Allah hatta takuna minhum kamiqdaril mil, seumpama seperti satu jengkai, macam tu keadaannya. Fayakunan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala qadri a'malihim fil 'araq. Dan pada waktu itu, pada saat itu, manusia berada dalam peluh masing-masing mengikut kadar kejahatan yang dia buat waktu dekat dunia dulu. Hari ni tuan-tuan, banjir ni ada yang sampai takat buku lali, betul tak? Banjir ada sampai dekat lutut, ada yang banjir sampai tenggelam rumah. Ayak ayak saja tuan-tuan. Ini matahari yang Allah letak dekat dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia tenggelam dengan peluh dia mengikut kadar jahat yang dia buat dulu ni. Ini bukan saya ambil petik, ni saya ambil daripada Jami' Sahih Muslim dan Tirmizi. Kita tahu syarat Imam Muslim, dia nak bawa masuk hadis dalam kitab Jami' Sahih dia bukan ambil petik tepi jalan tuan-tuan. Dia ada disiplin dia ada manhaj, dia ada metodologi. Dan kita tahu bahawa Sahih Muslim kitab yang paling sahih selepas Al-Bukhari. Ketat pemilihan dia. Metodologi Imam Muslim dalam memilih, menyaring, bukan biasa-biasa. Beza sikit dia dengan Imam Bukhari. Maknanya hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yakunu ila ka'bayhi. Ada di antara hamba Allah ni tuan-tuan, dia punya tenggelam, dia punya dengan peluh dia tu sampai mata kaki dia, maknanya buku lali. Ada macam tu keadaannya.
Ya, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, dan ada di antara hamba Allah yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke lutut. Sampai lutut. Ya. Kemudian wa minhum man yakunu ila haqwayhi, dan ada di antara mereka yang tenggelam peluh mereka. Peluh sendiri itu sampai ke pinggang mereka. Ya, wa minhum man yuljimuhu al-'araq iljaman. Lalu kata Nabi SAW, ada di antara hamba Allah yang tenggelam dengan peluh dia sendiri sampai takat mata dia. Ya, maknanya sampai takat mulut, sampai takat mulut. Iljaman bermaksud sampai mulut dia. Lalu Nabi syarat, wa asyar Rasul, Nabi tunjuk syarat kat mulut Nabi SAW sampai takat tu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, hadis sahih Muslim dan Tirmizi ni, apa pengajar ringkas yang kita boleh belajar daripada hadis ni? Yang pertama tuan-tuan, Islam nak ajak kepada kita bahawa kalau dekat dunia ni hang boleh terlepas buat jahat, ya, hang boleh bagi alasan macam-macam dan hang boleh terlepas kejahatan itu dekat dunia, di hari akhir esok tak boleh terlepas. Siapa pun kita tidak akan terlepas daripada kehakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, tuan-tuan sekalian, dalam Nabi pernah sebut dalam riwayat yang lain, apakah amalan yang boleh menyelamatkan kita di hari akhir esok dengan derita seumpama ini? Riwayat Ahmad dan Tirmizi daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man radda an 'irdi akhi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhir esok Allah akan jaga muka mereka, akan jaga mereka daripada masuk dalam neraka dan kucak-kacir hari mahsyar. Ya, dengan syarat man radda an irdi akhihi, mereka menolak kata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudara mereka. Ya, depa pergi lepak kedai kopi, depa pergi sembang dengan kawan-kawan depa, tiba-tiba kawan depa ni main satu cerita. Cerita tu buruk kawan dia. Dia tak mau terlibat. Kalau boleh dia senyap, kalau boleh dia tukar tajuk lain. Pasal apa? Sebab dia nak selamatkan diri dia daripada kucak-kacir pada mahsyar esok. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan muqaddimah riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad ini memberi pengajaran yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab sirah kita pada malam ini, Ar-Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarakfuri, pada muka surat 99. Betul tak? Kan? Baik. Tuan-tuan sekalian, kita dah cerita pada pertemuan yang lepas bagaimana saat Nabi menerima wahyu yang pertama, dan riwayat itu direkod oleh Al-Bukhari dalam jami' sahihnya melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu saat Nabi terima wahyu pertama, Nabi takut, Nabi jumpa dengan Khadijah. Khadijah bawa pergi jumpa dengan bapa saudaranya Waraqah bin Naufal. Dan kita tahu bagaimana respon Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah, wahai Muhammad, wahai Khadijah, huwa namus. Itu adalah namus. Itu benda yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah menurunkan kitab samawi kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebicik cerita dan peristiwa macam jadi dekat hang Muhammad. Lalu kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku masih hidup lagi ketika mana orang Mekah buang kamu, aku akan mendokong dan aku akan menolong perjuanganmu, wahai Muhammad. Sebab aku tahu perjuangan hang dengan perjuangan Musa alaihi salam sama. Ya, tapi dipendekkan cerita, setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, umur Waraqah bin Naufal ni tak panjang. Tak panjang. Ya, lepas jumpa tu, dalam selepas tu dia terus meninggal dunia. Itu cerita tentang saat detik-detik penting dan bersejarah wahyu pertama diturunkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok muka surat 99. Wahyu terhenti sementara waktu. Ya, dalam subtopik dalam bahasa Arabnya, dalam kitab asalnya saqata wahyu, saat terhentinya wahyu. Maka kita faham bahawa, ya, kita belajar dalam ilmu sirah,
Al-Quran yang kita duk baca tiap hari dan 30 juzuk itu tuan-tuan, sifatnya bukan turun tiap hari. Hari ini turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, esok dia turun pula ayat yang lain. Dah. Itu bukan maknanya Al-Quran turun, dia bukan macam tu sifatnya. Dia ada fil hal ila qalbin Nabi SAW. Dia turun, Quran turun daripada Ruhul Mahfuz ke Baitul Izzah ila qalbin Nabi. Daripada langit bumi turun kepada hati Nabi SAW mengikut peristiwa-peristiwa tertentu. Dia bukan turun tiap hari. Baik, kita tengok tuan-tuan. Tentang lamanya wahyu berhenti, terdapat beberapa pandangan di kalangan para ulama. Pendapat yang benar adalah beberapa hari sahaja. Ibnu Sa'ad membawakan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, menyatakan bahawa peristiwa itu terjadi beberapa hari saja. Terjadi beberapa hari saja. Manakala pendapat yang terkenal bahawa ia terjadi sepanjang 3 tahun atau 2 tahun setengah merupakan pendapat yang laisa sahih, tidak sahih sama sekali. Jadi kita ada jumpa beberapa kitab-kitab sirah yang menyebut bahawa saat saqatul wahyu itu, saat tersekatnya wahyu itu, bukannya 3 tahun, bukan 2 tahun setengah. Ini menurut Mubarakfuri, pengarang kitab kita ni tuan-tuan. Dia bukan pilih macam tu saja. Maka buat analisis dalil. Disebut sebagai munaqashah dalalah. Dia buat main semua dalil, dia kumpul semua riwayat, lalu dia mentarjih mana satu riwayat yang paling dekat dengan rajih. Jadi macam tu. Itu kerja ulama. Kita mungkin kemampuan kita terbatas. Mungkin penguasaan kita dari sudut bahasa Arab mungkin tak apa nak pandai, kan? Mungkin dari sudut penguasaan kita dalam ilmu ad-dirayah war riwayah mungkin kita tak apa nak reti. Bukan senang, nak kena tengok dulu mana satu dalil yang nasikh, mana satu yang mansukh, mana satu yang bersifat am, mana satu yang bersifat khas, mana satu yang bersifat mujmal, mana satu yang bersifat muqayyad dan sebagainya. Ini benda-benda istilah-istilah disiplin ilmu yang para ilmuwan kita terjun dan buat kerja lama dah. Cuma kita ni tuan-tuan, bila jumpa nukilan-nukilan seperti ini, maka kita ambil ini sebagai satu ilmu. Ada yang mengatakan begitu dan sebagainya. Maka Mubarakfuri dia pilih hanya beberapa hari saja, tak sampai setahun pun. Dalam sebagian riwayat mengatakan bahawa 6 bulan. Ada yang kata 6 bulan tempoh nak turun wahyu yang kedua tu. Baik. Seterusnya, pandangan yang kedua. Aku mendapati sesuatu yang ganjil selepas berlakunya pengamatan pada riwayat-riwayat dan juga pandangan-pandangan ahli ilmu. Saya tidak nampak sesiapa yang mengatakan sebegitu. Pandangan dan riwayat menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW duduk di Hira selama sebulan, iaitu pada bulan Ramadan setiap tahun. Ia adalah pada 3 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kenabian itu adalah merupakan akhir tahun ketiga tersebut. Ketika itu telah pun selesai bulan Ramadan. Maknanya tuan-tuan, Mubarakfuri ni dia buat main cerita dekat kita, Nabi tiap tahun Nabi akan duduk di Gua Hira dan akan beribadat mengikut syariat Nabi Ibrahim AS, bermuhasabah dan memikirkan selama 3 tahun. Naik turun daripada rumah Siti Khadijah tu naik ke Gua Hira sebulan penuh pada bulan Ramadan, 3 tahun. Naik turun tu cerita dia. Baik. Setelah itu baginda turun di Hira pada waktu pagi. Mana pada waktu pagi? Pada waktu fajar. Iaitu pada hari pertama bulan Syawal, baginda pulang ke rumah. Terdapat penjelasan di dalam riwayat yang sahih bahawa wahyu yang turun kepada Nabi SAW selepas tempoh baginda pulang ke rumahnya, selepas baginda selesai cukup sebulan. Maknanya begitu dia punya tempoh dia. Maknanya begitulah tempoh saat wahyu Allah berikan kepada Nabi SAW. Baik, saya katakan ini menunjukkan wahyu yang telah turun kepada Nabi selepas tempoh Allah pada hari pertama bulan Syawal,
selepas akhir Ramadan yang mana Allah memperkenalkan baginda dengan kenabian dan wahyu, kerana ketika itu merupakan waktu terakhir baginda duduk di Gua Hira. Dia tuan-tuan, maknanya penuh, ya, sebulan penuh barulah turun wahyu yang ada cerita wahyu yang pertama. Baik, sekiranya sabit bahawa penurunan wahyu pertama ada pada malam Isnin bersamaan 21 Ramadan, ini bermakna tempoh wahyu ada 10 hari sahaja. Ya, boleh jadi ia merupakan rahsia di sebalik peruntukan 10 hari terakhir Ramadan dengan ibadat dan i'tikaf, dan juga peruntukan hari pertama Syawal dengan hari raya. Wallahu a'lam. Maknanya tuan-tuan sekalian, dalam perbahasan kita ni ada yang mengatakan bahawa disebut sebagai nuzulul Quran itu, atau mengatakan bahawa 17 Ramadan. Betul tak? Ada yang mengatakan bahawa 21 Ramadan. Ada yang kata lagu tu. Yang kata lagu tu siapa? Mubarakfuri, pengarang kitab kita ni. Jadi macam mana yang kita duk sambut ni? Jangan duk pening-pening kepala lah. Itu 17 tu pendapat yang masyhur. Ya, bahkan itu dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau tak salah saya, Abu Hasan Ali An-Nadawi, dia pernah menukilkan bahawa 17 Ramadan itu turun daripada Luhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah turun wahyu yang pertama kepada Nabi SAW pada 21 Ramadan. Itu pendapat di kalangan para ulama. Jadi kita tak payah nak bergaduh lah. Tak meningkatkan iman pun. Kalau kita nak pegang 21 ke 17 ke. Cuma kita nak kata bahawa turun Ramadan, turun Al-Quran pada bulan Ramadan. Berasaskan dalil Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Itu dalil Al-Quran. Ya, walaupun tarikhnya, maka itu tidak sepakat di kalangan para sarjana Islam. Jadi kita terus bergaduh. Mubarakfuri dia pilih 21 Ramadan. Dan ini juga para ulama menyebut bahawa ini di antara hikmah Allah nak bagi tahu bahawa saat 10 malam terakhir bulan Ramadan tu saat penting untuk kita memberi fokus kepada ibadat. Itu dah tuan-tuan. Sebab apa Allah turun di 21 Ramadan ni, Quran ni, Allah nak bagi tahu bahawa Ramadan 10 malam terakhir, waktu tu sangat penting. Kita jangan duk sibuk hal lain. Ya, para ulama menyebut bahawa kalau kita lihat orang membahaskan tentang mana satu yang paling terbaik dari sudut malam. Dari sudut malam. Malam yang paling terbaik adalah malam 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Sebab pada waktu itu ada Lailatul Qadar, dan pada waktu itu diturunkan Al-Quran. Para ulama menyebut begitu. Perbahasannya begitu. Baik. Kemudian selama hari-hari terputusnya wahyu, Nabi Muhammad SAW berdiam diri dengan perasaan sedih dan penuh tekanan. Jiwa baginda diselimuti kebimbangan dan goncangan yang dahsyat. Dalam kitab At-Ta'bir, Al-Bukhari meriwayatkan sebuah nas hadis. Nabi SAW wahyu terputus beberapa waktu sehingga Nabi bersedih. Disebabkan itu, berkali-kali baginda lari untuk menjatuhkan diri ke puncak gunung. Setiap kali baginda sampai ke puncak gunung dan telah bersiap untuk melompat, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya kamu benar-benar seorang Rasul." Tuan-tuan, riwayat ni nak cerita bahawa ini fitrah manusia. Nabi ni, ana basyarum mithlukum yuha ilaih, dalam surah Al-Kahfi. Allah pilih Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan macam manusia. Kita ni manusia. Muhammad Rasulullah pun manusia. Diutuskan di kalangan manusia. Sebab apa kata ulama? Sebab kita boleh mencontohi apa yang Nabi tauladankan kepada kita. Kalau tidak, orang akan bagi alasan macam mana kita nak contoh Muhammad, dia bukan manusia. Tapi tak ada alasan dah. Sebab Rasulullah pun berkahwin, Rasulullah pun bekerja, Rasulullah pun suami, Rasulullah pun mempunyai sahabat, Rasulullah pun memimpin masyarakat dan sebagainya. Semua itu ditunjuk tauladan Nabi SAW. Dan pada saat ini Nabi terima wahyu yang pertama, Nabi rasa sisaat tak pernah berlaku dalam kehidupan aku ni. Datang seorang pemuda lalu suruh aku baca, dan aku tak reti baca. Dipeluknya Nabi sebanyak 3 kali.
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut bahawa pelukan Jibril itu menyebabkan Nabi rasa sesak nafas. Ya, Nabi rasa pelik. Tiba-tiba datang seorang lelaki, suruh aku baca dan aku tak reti nak baca. Dia peluk aku, buat sampai 3 kali. Kemudian dia ajak kat aku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nabi rasa takut, Nabi rasa gemetar. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, ya, ketika mana saat nak turun wahyu pertama, dalam tempoh saqatul wahyi itu, ya, dalam tempoh itu tuan-tuan, Nabi rasa seolah-olah macam, ya, seolah-olah macam Nabi nak naik di atas puncak gunung, Nabi nak terjun. Ya, tapi Jibril alaihissalam, Allah menghantar Jibril alaihissalam, ya, dengan wasilah Jibril alaihissalam untuk menenangkan hati Nabi SAW. Nak bagi tahu kepada kita bahawa sirah nak bagi tahu kepada kita bahawa tuan-tuan, ya, kita ni manusia biasa. Saat jatuh bangun kita, ujian yang Allah bagi kepada kita tuan-tuan dalam hidup kita ni macam-macam benda. Betul tak tuan-tuan? Dalam hidup kita ni tuan-tuan, macam-macam ujian yang Allah bagi dekat kita. Ada yang kita mampu untuk hadapi, ada yang kita tak mampu untuk hadapi. Ya tuan, saat kita tak mampu untuk hadapi tuan-tuan, kita memerlukan tuan-tuan individu-individu yang lain untuk membantu kita. Ini penting ni. Ya, kawan kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, untuk menenangkan kita, kawan-kawan kita tu penting tuan-tuan. Untuk apa? Untuk orang panggil apa? Tumpang kita ni luahkan kepada dia, ataupun untuk dia bagi nasihat kepada kita. Ini penting. Ya, sebab tu Nabi pernah sebut, minta maaf, Al-Imam Ibn Qayyim pernah sebut dalam satu nukilan, al-mu'min mukhlisu lillah min atibun nas 'ishan wa an'amuhum bal wa ashrahum sadran wa asarahum qalban. Ya, tuan-tuan, kata ulama, ya, orang mukmin ini orang yang bahagia, man as'adun nas. Kata ulama, siapa yang bahagia di kalangan manusia ni? Yang bahagia di kalangan manusia tuan-tuan, bukan semua dia berjaya daripada hidup sampai dia mati, semua dia berjaya, bukan. Ya, ada saatnya manusia ni tuan-tuan dia gagal dan dia belajar daripada kegagalan dia. Betul tak? Ada saat dia jatuh tersungkuk dengan hidup dia, tapi dia belajar dengan pelajaran hidup dia. Ya? Dia buat muhasabah. Dia susun balik kehidupan dia. Benda ni aku tak mau buat dah, aku nak baiki balik. Dia belajar daripada kegagalan. Dia belajar daripada tersungkuknya dalam hawa nafsunya. Kata Imam Ibn Qayyim, ya, orang yang berjaya ini adalah orang mukmin atiban nas 'ishan, maka hidup dalam hati yang tenang. Ya, dalam hati yang bahagia. Allah bagi kepada wa ashrahum sadran, hati yang lapang. Ya. Wa asrahum qalban, dan hati yang sejahtera. Ini dia tuan-tuan. Nak dapat hati yang sejahtera ni tuan-tuan, kadang-kadang ia memerlukan bantuan daripada suasana sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia dan sebagainya. Ini penting. Dan ini sirah mengajar kepada kita. Jibril alaihi salam menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jibril kata, Muhammad, hang jangan buat macam ni. Ya, kamu akan mendapat satu risalah yang penting dan kamu menjadi Rasulullah. Kamu akan menjadi kekasih Allah, Rasulullah. Jangan kamu buat macam ni, terjun daripada puncak gunung ini. Lalu dalam saat itu Nabi mula tenang disebabkan Jibril AS menenangkan hati Nabi SAW. Baik, kemudian Jibril membawa wahyu yang kedua. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, hal itu terputusnya wahyu selama beberapa hari bertujuan agar ketakutan yang dialami oleh Nabi SAW pada peristiwa pertama hilang dan agar baginda boleh mempersiapkan diri untuk menerima wahyu yang berikutnya. Tuan-tuan, kata ulama, ya, pasal apa Allah tak buat turun Al-Quran ni tuan-tuan tiap hari? Kan lagi cepat, betul tak? Esok turun, lusa pula turun. Cukup 30 hari, cukuplah 30 juzuk. Tapi sengaja Allah tak buat lagu tu. Pasal apa tuan-tuan? Sebab para sejarawan Islam memikirkan hikmah. Di antara hikmahnya adalah apa? Supaya Nabi ternanti-nanti tuan-tuan, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan, benda istimewa ni, benda special ni tuan-tuan, dia kena sikit-sikit, satu-satu, supaya benda tu ternanti-nanti.
Tuan-tuan, macam kita baca sirah malam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca sendiri dekat rumah tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca. 3 hari tuan-tuan boleh habis 2 ratih muka surat, tak ada masalah. Kan? Tapi tak, sirah ni nak kena baca sikit-sikit kan. Satu-satu kita kupas dimensi yang lain. Kita tengok pula pada neraca timbangan yang lain. Supaya apa? Supaya pembacaan sirah kita terhadap kehidupan Nabi SAW kita boleh tengok dalam beberapa sudut. Baru puas. Kalau kita baca seorang-seorang tuan-tuan, boleh baca seorang-seorang. Betul tak? Bahasa Melayu pun tuan-tuan boleh habis dalam satu hari 10 muka surat pun tak apa. Tapi tuan-tuan tak, kita pergi sikit-sikit. Sebab nanti-nanti lagi, apa lagi kehidupan Nabi yang untuk apa kita mengambil pengajaran daripada kehidupan Nabi SAW. Jadi benda special ni tuan-tuan. Ya, di dalam Al-Quran ulama sebut begitu. Baik. Kemudian dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menyebut bahawa aku berdiam di Gua Hira setelah selesai. Aku pun beranjak keluar dan tiba-tiba aku mendengar seorang memanggilku. Maka aku pun menoleh ke sebelah kananku dan aku tidak melihat sesiapa pun. Tuan-tuan, bila turun wahyu pertama, beberapa hari selepas itu Nabi naik lagi di Gua Hira. Nabi naik di Gua Hira dan Nabi turun, tiba-tiba Nabi terdengar sesuatu seruan panggilan. Nabi dengar ada orang panggil Rasulullah. Nabi tengok belah kanan, tak ada orang pun. Tengok belah kiri pun, tak ada orang pun. Kan? Juga aku tidak melihat seseorang. Nabi tak nampak siapa. Siapa duk panggil aku ni? Kemudian aku arahkan pandangan aku ke depan juga dan ke belakangku. Nabi tak nampak siapa pun yang panggil. Depan pun tak ada orang, belakang pun tak ada orang. Kita kalau jadi lagu tu tuan-tuan, pasang kan, cabut lari dah. Tengok kiriman tak ada orang, lu panggil ni. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepala. Nabi tengok ke atas. Bila Nabi angkat kepala ke atas, dan ternyata aku melihat sesuatu di atas langit. Setelah itu aku segera mendatangi Khadijah dan berkata, tuan-tuan, dalam riwayat yang sama, Nabi tengok ke atas langit tuan-tuan, Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Wallahu alam, lagu mana cerita dia. Tapi ini makhluk Allah SWT cipta Nabi Jibril alaihi salam. Ya, kita akan tengok tuan-tuan. Rupanya macam-macam Jibril ni tuan-tuan menyampaikan wahyu kepada Nabi macam-macam cara. Ya, bukan melalui seorang lelaki yang berpakaian putih lalu Nabi menyampaikan wahyu. Tak, bukan, itu salah satu cara. Dalam riwayat Zadul Ma'ad oleh Imam Ibn Qayyim menukilkan hampir 7 cara Allah mewahyukan Al-Quran itu kepada Nabi SAW. Ada 7 cara. Bukan satu saja. Ini dia kita nak kena baca sirah dia. Kemudian bila turun wahyu yang kedua, minta maaf nak, bila Nabi Jibril bila Nabi SAW tengok ke atas, lihat Jibril alaihi salam, terus Nabi Muhammad SAW pergi balik jumpa dengan Khadijah. Ni cerita ni nak cerita tentang saat bersejarah wahyu kedua turun pada Nabi. Bila Nabi pergi jumpa Khadijah tuan-tuan, ya, Nabi kata zammiluni selimutkanlah aku. Tuan-tuan bisa dengar tak ayat tu? Ayat tu Nabi bagi tahu kat Khadijah, zammiluni, selimutkanlah aku. Ya. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tuangkanlah air dingin pada tubuhmu. Nabi bergetar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saat sifat wahyu itu dia berat. So kita akan tengok kalau kita sempat. Ya, saat wahyu ni tuan-tuan berat. Sebab tu orang yang memahami Al-Quran dan dia tahu bahawa ya betapa besarnya perjuangan membawa Al-Quran itu. Bukan mudah. Ni anak-anak murid, anak-anak kita tuan-tuan, ada yang menghafaz Al-Quran, betul tak? Ada yang menjadi hamalatul Quran, menghafaz Al-Quran. Anak-anak ayah kita pun seronoklah, sejuk perut, betul tak? Sejuk perut lah anak kita sampai Quran dan sebagainya. Betul, memang Al-Quran cerita, dalam hadis pun cerita kelebihan penghafaz Al-Quran. Betul. Tapi tuan-tuan kena pesan ke anak kita juga. Dalam kita duduk sejuk perut tuan-tuan, kita kena bagi kepada dia juga tuan-tuan nasihat bahawa benda yang hafal ni bukan hafal saja. Tu dia. Benda yang hafal ni, benda yang hang faham ni, bila hang hafal, hang kena faham.
Bila hang faham, hang perlu perjuangkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan mudah. Bukan mudah, tuan-tuan. Sebab terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Bahrul Mazi cerita tentang bagaimana Ahlul Quran disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hafal Quran pun kena siksa oleh Allah, tuan-tuan. Ya, disebut sebagai dia di Ahlul Qari. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang hebat dalam melagukan Al-Quran, lalu dibentangkan di hadapan Allah. Allah kata, hang bukan ahlullah. Hang bukan ahlul Quran. Pasal apa? Sebab dulu dekat dunia hang hafal Quran, hang melakukan Quran, ya, untuk membuktikan bahawa hang pandai mengaji dan hang seorang hang sedang. Ni Allah sebut. Ni Nabi sebut dalam Bahrul Mazi, syarah bagi Sunan Tirmidzi, ya, yang disusun oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu taala, ilmuwan Nusantara kita, yang lahir di Lubuk Merbau tu. Ya, subhanallah. Ya, maka Allah kata gelaran tu hang dah dapat dah. Gelaran tu, pujian tu hang dah dapat dah dekat dunia. Di saat ini aku akan bagikan syurga dan rahmat aku kepada orang yang buat amal ibadat hanyalah kerana aku saja. Oh, tu dia, tuan-tuan. Sebab tu penghafaz Al-Quran, ya, berat juga tanggungjawab dia. Ya, berat juga. Selain daripada fadilat kelebihan yang banyak tu, kita kena habaq juga at-targhib wa tarhib. Ya, galakan dan juga ancaman kepada mereka-mereka yang memahami dan juga menghafaz Al-Quran dan sebagainya. Muslimin mukminin yang dirahmati ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kemudian pada saat itulah turunnya ayat ini padaku, ya wahai orang yang berselimut. Ya, qum fa'anzir, ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Ya, surah Al-Muddathir ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oh, tu dia, tuan-tuan. Itu wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Jadi malam ni kita dapat satu ilmu lah. Wahyu yang pertama kita dah cerita dah. Wahyu yang kedua, yang ni detik-detik bersejarah dia. Ya, zammiluni selimutkanlah aku ya Khadijah. Kemudian tuan-tuan turun ayat ni, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan ya kepada manusia yang melakukan kelalaian itu. Para ulama tafsir apabila menafsirkan ayat ini, tuan-tuan, dia ada beberapa dimensi. Yang pertama, tuan-tuan, ya, sasarannya kepada orang yang sedang berselimut, khususnya kepada orang yang sedang tidur. Ya, orang yang sedang tidur, duduk dalam nikmat, ya, orang panggil nikmat tidur ni, tuan-tuan, ya, tiba-tiba, tuan-tuan, orang main gerak kita. Ya, orang main gerak kita untuk apa? Untuk solat, untuk bangun qiyamul lail dan sebagainya, tuan-tuan. Bukan senang untuk kita sahut seruan tu. Ramai orang yang gagal, ya, dalam solat subuh dia. Solat maghrib, solat isyak, solat zuhur, lah. Tapi mai subuh dia, tuan-tuan, gagal selalu. Sebab apa? Ni, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan kepada orang yang lalai. Maknanya, tuan-tuan, ayat ni nak cerita bahawa kepentingan solat malam, kepentingan untuk kita, ya, menghidupkan malam-malam kita. Ya, para ulama disebut dalam satu hadis, membaca Al-Quran min awakhirul lail, ya, di akhir malam lebih afdal berbanding dengan kita baca Quran di awal malam. Bukan maksud tak boleh baca Quran di awal malam. Tak, kita sebut, kita bincang yang mana lebih afdal. Yang mana yang lebih afdal, pahala besar. Pahala besar dia sebelum subuh tu. Hak tu, tuan-tuan, bukan semua orang mampu buat. Bukan semua orang mampu buat, tuan-tuan. Sebelum subuh kita bersihkan diri, bersihkan pakaian kita, kita bangun berqiyamul lail pada waktu itu. Siapa pun tak tengok kita. Pada waktu itu kita bersih, kita datang ke rumah Allah, kita sujud, kita baca Quran, kita i'tikaf, kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah SWT. Tiap hari kita buat itu. Dia termasuk dalam ayat dia, wahyu yang kedua ini. Wahai orang yang berselimut,
Qum, fi'il amar. Fi'il amar kalau kita belajar bilafzul iltizam, bermaksud suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bangun. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan, qum fa'anzir ini juga disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang bagi ilmu kat Nabi. Sedang mendidik dan menterbiah Nabi. Allah nak bagi tahu apa? Wahai Muhammad, Islam, nikmat hidayah yang kamu kecapi itu, jangan biar kamu menikmati seorang saja. Ya, Islam yang kamu nikmati itu, agama yang berada kebenaran itu, jangan kamu nikmat seorang-seorangnya. Sebab tu Islam ini tuan-tuan, agama dakwah. Islam adalah agama untuk kita menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ini Islam. Ya, sebab tu dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Walaupun kita tahu hak tu ya, tapi kita buat ayat tu. Tapi kalau kita tak mampu untuk menyampaikan ilmu, tapi kita ada kederat, kita ada kemampuan, kita ada kemahiran yang lain, ya, tenaga, wang ringgit, idea dan sebagainya, kita sumbang kod celah tu. Dan dia termasuk di kalangan balighu anni walau ayah. Kalau nak sampai ilmu mungkin dia tak mampu, tapi dia guna, dia ada kemahiran lain, dia buat kerja itu. Dia memudahkan orang untuk menikmati Islam dan penghayatan Islam, dia akan dapat pahala yang sama. Muslimin mukminin yang dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian wa rabbaka fakabbir. Yang bermaksud Allah mengkhususkan agar apa? Agar mengagungkannya dan jangan mensyirikkan Allah. Ini ayat yang ketiga dalam surah Al-Mudaththir. Wa rabbaka fakabbir. Wahai Muhammad, bangun, jangan duk sedih-sedih. Nak bangun, sampaikan Islam, perbetulkan kebatilan dan jahiliah orang-orang musyrik Mekah itu dan besarkan Allah. Besarkan Allah. Sebab orang musyrik Mekah, orang Arab jahiliah, mereka tak besarkan Allah. Mereka membesarkan selain daripada Allah. Mereka mensyirikkan Allah. Kita ingat dalam Adyanul Arab, apabila mereka sembelih, maka menyebut Tuhan-Tuhan berhala mereka. Ya, maka menyebut demi Al-Lata, demi Al-Hubal, demi Al-Manah. Ya, ini nama-nama berhala. Maka membesarkan selain daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, saya ada membaca satu buku yang disusun oleh Dr. Harun Daud. Orang buat kajian tuan-tuan ya. Di antara kajian ni adalah buku, nama tajuk buku dia adalah Mantra-Mantra Orang Melayu. Ni penerbit ni adalah University Science Malaysia. Rupanya Dr. Harun Daud dia buat kajian akademik ya. Dia mengatakan bahawa dia mengkaji tuan-tuan, orang dulu ni tuan-tuan, dia ada mantra-mantra dia. Di antara mantranya apa? Iaitu kalau kita nak buat rumah, dia ada mantra dia untuk kita ni baca yang tu supaya makhluk-makhluk jin ni mau main jaga rumah kita. Kita baca tuan-tuan, kita ada rupanya orang Melayu buat lagu tu supaya rumah dia ni tak reban ataupun rumah dia ni tidak datang mencuri, tak masuk dan sebagainya. Dia ada ayat-ayat dia. Dan ayat-ayat dia tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam mantra Melayu itu, dia ada puja tuan-tuan sekalian makhluk-makhluk dan ada nama-nama dia. Demi jembalang, demi kita sebut memang ada. Saya ada buku kat rumah dia. Tebal tuan-tuan mantra orang Melayu. Dan di antara juga tuan-tuan sekalian, kalau apa dia orang panggil apa? Begitu juga kalau orang yang nak kebal. Nak kebal pun ada mantra-mantranya. Dan mantra yang disebut itu adalah dia memuja, ya, dia mensyirikkan Allah SWT. Dia memanggil makhluk-makhluk halus untuk menjaga diri dia. Kita katakan bahawa Islam ajak kepada kita bahawa ya, usaha kita untuk mempertahankan diri, ya, itu betul. Ya, tetapi sampai kita mengambil pertolongan selain daripada Allah, la yajuzu syar'an. Tak betul. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi ajak kepada, Nabi pun cedera dalam peperangan Uhud. Nabi pun cedera dalam peperangan Badar. Nabi pun cedera dalam beberapa siri-siri demi peperangan dalam Islam. Dan para sahabat pun ada di antara yang gugur syahid dalam peperangan Islam dan sebagainya. Maka kita katakan bahawa ya, ada dawabit, ya, syurut yang perlu untuk kita ya
pada orang panggil apa, untuk kita mengambilnya sebagai panduan kepada kita. Ini saya ada buku untuk apa dia, supaya kita berhati-hati dalam perkara ini. Baik, kembali kepada perbahasan ini. Ya, ayat surah Al-Mudaththir ini mau pesan kepada kita, wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Ini yang di antara perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi ni tuan-tuan, dia memperbetulkan akidah. Kita tengok hari ni di Teluk Intan, Perak, kita dengan kalang kabut tuan-tuan sekalian, dengan banjir dan sebagainya, tenggelam rumah, ada yang mati dengan udah banjir dan tiba-tiba mai seorang Tok Bomo ni tuan-tuan dekat Teluk Intan, Perak, dia buat satu ritual, ya, untuk menghalang banjir. Kita kata, saya berani kata itu bid'ah. Saya kata berani bid'ah. Sebab apa? Tak ada langsung berada dalam landasan syarak begitu. Ya, subhanallah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, ustaz ni pandai ni bid'ah-bid'ah, tak, kita berani sebut begitu kerana dia melanggar tuan-tuan, ya, disiplin ilmu. Yang sedih tuan-tuan, ada orang yang bila dia buat lagu tu, ada orang puji ritual tersebut. Ya, ritual tersebut. Kita katakan bahawa ini jauh daripada disiplin ilmu yang sahih. Baik, ini perbahasannya. Wa thiyabaka fatahhir, yang bermaksud pembersihan pakaian pada badan. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, apabila membahaskan wa thiyabaka fatahhir ini, perbahasannya ada dua dimensi. Yang pertama, ketika mana kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan solat, bersihkan pakaian kita. Ini perbahasan di kalangan para ulama. Bahkan fuqaha menyebut bahawa kalaulah ada najis di tubuh badan kita, najis dekat pakaian kita, tidak sah solat kita. Betul tak? Dalam fuqaha kita, ya, najis tidak sah kena dekat pakaian kita. Itu dimensi yang pertama. Yang kedua, nak bertemu dengan Allah, wa thiyabaka fatahhir, bersih pakaian itu bermaksud bersihkan juga hati kita. Ya, nak bertemu dengan Allah, nak salat dan sebagainya, ikhlaskan niat istighfar kepada Allah, ya, supaya apa? Supaya salat yang kita buat itu saat kita bertemu dengan Allah, ketika benar kita salat, kita bersihkan dulu hati kita dengan Allah SWT. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, warujza fahjur, dan menjauhkan diri dari sebab-sebab kemurkaan dan azab Allah SWT. Ini di antara perjuangan Nabi. Ya, Nabi SAW tuan-tuan nak selamatkan umatnya daripada kemurkaan Allah dan azab daripada Allah SWT. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan sukunya tuan-tuan sekalian, mereka ni tak mau benda tu. Dia tak nampak. Sebab tu dalam satu hadis riwayat oleh Imam Tirmizi, ya, Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata, ya, orang yang bahkan disebut dalam mastikah hadis, ya, orang yang tidak mendapat rahmat daripada Allah ini ialah mereka yang keras hatinya. Keras hati itu bermaksud apa? Apabila dibentangkan kebenaran, dibentangkan ilmu, dia tutup telinga. Jadi disebut dalam hadis, mastikah hadis ni, ya, apabila dibentangkan ilmu, dibentangkan kebenaran, dia tutup telinga. Dan ini berlaku kepada golongan-golongan jahiliah. Ya, apabila datangnya Nabi SAW, mereka tutup telinga. Kami tak mau dengar Al-Quran. Ya, dan ini berlaku pada pertemuan akan datang. Tuan-tuan akan jumpa satu cerita tentang orang Mekah ni tuan-tuan. Di antara propaganda mereka, apabila Muhammad mau datang kepada orang musyrik Mekah, tutup telinga, jangan dengar Al-Quran. Tiba-tiba bila Nabi jumpa mereka, Nabi membaca surah Ar-Ra'd. Kalau tak salah, Nabi membaca surah Ar-Ra'd sampailah kepada sujud tilawah. Sampai ayat sujud tilawah, Nabi sujud, orang Mekah pun turut sujud. Itu dah cerita. Ini tajuk yang akan datang ni. Kita akan jumpa cerita tu. Ya, dan orang Mekah pun jadi bising habis. Habislah hak jumpa dengan Muhammad, dia dengar Quran hak Muhammad cerita tu, depa dah memeluk Islam. Tiba-tiba orang Mekah kata, "Dak, yang kami sujud dengan Muhammad tu bukan sebab kami ni terpegun dan kami masuk Islam, bukan." Dia kata apa? Kami sujud sekali dengan Muhammad itu, ya, disebabkan Muhammad memuji Tuhan-Tuhan berhala kita. Oh, dia habaq lagu tu. Sebenarnya dia terpegun dengan keindahan ayat-ayat Quran. Dia terpegun. Dia sujud sekali dengan Nabi, tapi saja dia nak ubah tuan-tuan sekalian, supaya dia nak habaq, kata dia nak cover
bahawa aku bukan umat Islam, tapi kami sujud bersama dengan Muhammad ketika mana Nabi Muhammad sedang memuji dan memuja Tuhan-Tuhan berhala kita. Ini nak sebut bahawa tuan-tuan sekalian, kebenaran itu apabila dibentangkan kepada orang-orang mukmin, orang Islam dan manusia, mereka akan kembali kepada kebenaran. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, wala tamnun tastakthir. Ini insya-Allah pada perbahasan akan datang tuan-tuan, kita akan bahas bagaimana wahyu yang kedua surah Al-Mudaththir ayat yang pertama sampai ayat ke-7 itu. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan akan datang kita akan masuk satu bab yang baru, bab yang ke-8, iaitu membahaskan tentang tahap-tahap dakwah dalam Islam. Kita nak tengok macam mana Nabi melancarkan strategi dakwah. Dia bukan serombong kapal macam tu. Dia punya redah tak pakai helmet. Dia ada cara dia ada strateginya, dia ada pendekatan dengan hikmah. Supaya apa? Supaya kita menyampaikan Islam itu tidak menjadi fitnah kepada kebenaran yang kita dokong itu. Ini penting Ini penting kepada para duat, secara khususnya umumnya kepada orang Islam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.